Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Syukur kita kehadrat ilahi kerana masih diberi peluang untuk menghirup udara yang segar, insya-Allah. Nama saya Khairul Irham bin Khairul Nizam dan rakan saya Nabil Fikri bin Jasni. Kami dari ITM Shah Alam, kos Bahasa Arab Komunikasi Profesional, Akademi Pengajian Bahasa. Jadi insya-Allah pada hari ini kami akan membuat satu perkongsian di bawah satu subjek, iaitu IMU 400 Ekonomi Islam. Dalam Islam, perniagaan merupakan satu perkara yang sangat mulia. Ia merupakan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang melaksanakan aktiviti perniagaan ini dengan amanah, mereka turut dijanjikan balasan syurga. Ini bersama Nabi, para syuhada dan juga para salihin. Namun demikian, sekiranya mereka melakukan luar daripada batasan syarak Islam, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai ibadah. Tapi aktiviti itu boleh mendatangkan kemudaratan ataupun kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh pun aktiviti perniagaan ini dianjurkan di dalam Islam. Ia tidak bermakna manusia bebas melakukan tata cara perniagaan tanpa prasyarat yang mesti dituruti bagi menjamin kemaslahatan dan juga terpelihara beberapa perkara. Dalam Islam telah mengharamkan beberapa perkara, antaranya ialah riba, tadlis, gharar dan juga maisir. Itulah tajuk yang kita akan kongsikan pada hari ini. Yang pertama sekali adalah riba. Riba bermaksud ziyadah, dan ini tambahan. Dengan kata lain, secara linguistik, riba bermaksud pertumbuhan ataupun membesar. Menurut Abu Hanifah, yakni mazhab Imam Hanafi, riba adalah perampasan harta dalam transaksi tanpa penggantian atau ganjaran, iaitu tambahan terhadap barang atau wang yang timbul dari suatu transaksi hutang piutang yang mesti dibayar oleh penghutang kepada piutang dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran juga telah menjelaskan keharamannya dalam surah Ali Imran ayat 130 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Para ulama Islam telah membahagikan riba kepada dua kelompok, iaitu yang pertama riba hutang piutang dan juga riba jual beli. Riba hutang piutang juga dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama al-qard dan juga jahiliyah. Riba qard ni adalah suatu tambahan tertentu yang disyaratkan oleh seseorang yang hendak meminjam. Maksudnya macam ni. Sebelum kita berhutang, pengutang tu telah menetapkan syarat dengan kita perlu bayar dengan tambahan. Maksudnya contohnya, kita mahu pinjam 100 dan pengutang tu dah cakap kena bayar balik dalam 100.5 macam tu. Manakala riba jahiliah pula adalah suatu tambahan yang harus dibayar jika seseorang penghutang tu tak mampu bayar dalam tempoh masa yang ditetapkan. Seterusnya, riba jual beli. Ia juga dibahagikan kepada dua, iaitu riba fard dan juga riba nasi'ah. Riba fard ni adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeza, dan barang yang ditukarkan tersebut termasuk jenis barang ribawi. Manakala riba nasi'ah pula
ialah tambahan yang diambil kerana adanya penangguhan di atas penerimaan suatu barang ribawi. Okey, biasanya riba nasiah ni muncul kerana adanya perbezaan kualiti. Okey, dalam pelbagai kitab fiqah telah menjelaskan bahawa barang ribawi ada 6, iaitu yang pertama emas, perak, garam, tepung, gandum dan juga kurma sebagai makanan asas. Okey. Kita masuk pula yang kedua iaitu gharar. Okey. Gharar ada bermaksud ketidakpastian. Okey, makna ketidakpastian dalam urus niaga ialah ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sesuatu pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa tidak adil dan penganiayaan kepada pihak lain. Okey, dengan dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau melarang jual beli al-hasyah dan juga jual beli gharar. Secara ringkas, gharar adalah penjualan yang mengandungi salah faham atau keraguan tentang wujudnya komoditi dan yang menjadi objek akad dan bahaya yang mengancam untung rugi ataupun pertaruhan ataupun perjudian. Okey, dalam Islam, gharar tidak sah dan haram kerana ia sangat membahayakan antara satu sama lain. Tadi telah dibincangkan tentang al-riba dan gharar. Sekarang kita nak sambung kepada maisir dan tadlis. Baiklah, maisir ni atau qimar secara bahasanya, maksud secara harfiah ni, maksudnya judi ataupun spekulasi. Okay, judi ni macam yang kita tahulah. Macam mana judi tu? Secara teknisnya, judi ni adalah satu permainan yang dalam permainan tu disyaratkan ada taruhan yang mana ada mempunyai materi atau taruhan yang mana akan diambil daripada pihak yang kalah dan diberi sebahagian atau keseluruhan kepada pihak yang menang. Okey, itu maksud daripada maisir. Hukum maisir ni pula telah termaktub di dalam kitab Al-Quran, di mana dalilnya sebegini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya amalan meminum khamar, amalan berjudi, amalan menyembah berhala, amalan menilik nasib dengan panah adalah daripada amalan syaitan. Maka tinggalkanlah dia agar kamu daripada mendapat keuntungan. Okey, daripada hadis dalil ini jelaslah menunjukkan bahawa hukum maisir ataupun judi ni adalah haram sebab dia Allah telah menyatakan bahawa ini daripada amalan syaitan. Dan jelaslah, memang nampak jelaslah yang ini adalah amalan yang haram. Okay, contoh-contoh maisir ni adalah contoh dia macam lumba kuda atau permainan-permainan kan. Permainan-permainan yang ekstrim dan kita ada taruhan dalam tu. Okey. Macam mana kita nak tahu yang satu permainan tu adalah judi ataupun tidak? Dia ada 3 unsur. Kalau ada 3 unsur, maknanya permainan tu adalah judi ataupun maisir. Yang pertama, unsur pertama, kenalah ada taruhan ataupun materi daripada dua pihak ataupun lebih. Jadi kena ada dua pihak lah dan kena ada taruhannya. Kalau seorang-seorang ni macam nak buat judi kan, nak judi dengan siapa, nak maisir dengan siapa. Kemudian yang kedua, mestilah mempunyai permainan yang ada menang dan kalah. Maknanya permainan tu mestilah ada menang dan kalah, tak boleh permainan tu akan jadi seri. Jadi sebab yang ketiga, dalam permainan tu mestilah disyaratkan bahawa taruhan yang menang akan mendapat sebahagian atau keseluruhan daripada taruhan yang kalah. Ini dia.
Jadi sebab itulah kita perlukan permainan yang menang dan kalah. Sebab yang menang akan mengambil sebahagian ataupun keseluruhan daripada taruhan harta atau materi daripada yang kalah. Jadi antara contoh yang paling jelasnya ialah kalau orang Melayu ni macam laga ayam. Laga ayam lepas tu tengok siapa menang. Dan yang taruh, yang menang, cakap ada ayam A, ayam B. Cakap, ayam B menang. Yang taruh ayam B dan ayam B menang. Dia akan mengambil duit daripada orang yang menaruh kepada ayam A. Ini contoh judi. Lepas tu kalau kalian ada tengok cerita Sherlock Holmes, di mana Sherlock Holmes ada berlawan di dalam satu gelanggang yang kecil dan seorang sekelilingnya bertaruh siapa yang akan menang. Ada 2 orang. Okey, ni. Kemudian Sherlock Holmes lawan, Sherlock Holmes menang. Dan orang yang bertaruh kepada Sherlock Holmes akan mengambil duit daripada orang yang tidak bertaruh kepada Sherlock Holmes. Mana dia punya lawan lah. Lawan dia yang kalah tu kan. Orang yang bertaruh kepada yang kalah tu, duitnya akan diambil. Sebab berapa banyak yang ditaruh lah. Diberi kepada orang yang menaruh kepada yang pemenang. Ini contoh yang jelas lah macam mana judi tu. Okey. Seterusnya kita akan sambung kepada tadlis. Tadlis ni dari segi dari segi bahasa, tadlis ni maksud dia al-khida'. Al-khida' ni maksudnya penipuan. Okey. Para ahli fiqh menyatakan bahawa maksud penipuan ni ialah menipu dalam perniagaan ataupun menyorokkan. Contoh tadlis. Contoh tadlis ni ialah contohnya macam madu. Dikatakan madu itu madu asli. Tapi sebenarnya madu tu dah dicampur dengan air untuk menambahkan lagi kandungannya. Jadi inilah antara contoh tadlis. Macam mana dia menipu. Dia kata, ini adalah madu asli. Madu yang 100% asli. Tapi sebenarnya telah dicampur air. Ataupun contoh lain, jual phone. Phone ni, iPhone. iPhone paling banyak jual ni. Dia kata, iPhone ni ori. Tapi sebenarnya iPhone tu tak dipakai oleh orang dan dibaiki dan nampak macam ori. Tapi dijual ke orang kata, iPhone ni ori. Tapi dijual murah. Maknanya telah menipu. Atau contoh lain, paling mudah lah. Pergi pasar mana, dijual buah. Buah ni katanya, ni buah ni baru datang semalam. Tapi sebenarnya buah tu telah 2 atau 3 minggu yang tak dijual. Okey. Apa hukum tadlis ni? Apa hukum menipu? Dia tanya apa hukum menipu. Okey. Hukum menipu ni jelas dalam hadis di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man ghas." Tidaklah daripada kami siapa yang menipu. Hadis dari Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, jelaslah Rasulullah tidaklah daripada kami orang yang menipu. Memang Rasulullah tidak mengaku umat kepada orang menipu. Jadi tadlis ni hukumnya memanglah haram. Dan tidaklah digalakkan untuk buat. Jangan buatlah tadlis ni. Okey, baiklah. Jadi kalau berlaku tadlis, apa yang kita nak buat? Ini dia. Al-mudallis. Al-mudallis siapa? Al-mudallis orang yang kena tipu. Okey. Al-mudallis ada 2 pilihan. Yang pertama, redha. Dah dapat barang yang salah kan, redha je lah, biar je lah. Yang kedua, menansahkan ataupun memutuskan jual beli. Maknanya kita kena pergi kat penjual tu, kita putuskan jual beli. Maknanya kita ambil duit kita balik. Tapi kita kena bagi barang tu balik. Tak boleh kita minta duit kita balik, tapi kita nak simpan barang yang cacat tadi.